Pakatan Harapan tolak Tun M, calon Perdana Menteri untuk PRU15. Akhirnya, Zahid dedah hasrat sebenar PAS. Minta maaf atau tunggu tindakan undang-undang. Mujahidin beri amaran pada rakyat. Cadangan agar Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri sementara tidak lagi muncul. Namun bekas Perdana Menteri itu masih boleh berperanan jika pembangkang menang dalam PRU, kata pengarah strategi amanah Dr. Zulkifli Ahmad. Zulkifli menekankan kerjasama antara semua parti pembangkang untuk menang dalam PRU15. Katanya calon Perdana Menteri Pakatan Harapan untuk PRU15 adalah Anwar Ibrahim, manakala Mahathir boleh menjadi Menteri Mentor atau Menteri Kanan. Idea bahawa Dr. Mahathir boleh menjadi Perdana Menteri sementara tidak lagi muncul. Namun dia boleh main peranan jika dia mahu, jika kami menang. Ini boleh menjadi formula menang-menang dalam Pakatan Harapan untuk hadapi PRU15. Katanya seperti dipetik The Malaysian Insight 13 Februari lalu. Perselisihan antara Mahathir dan Anwar dilihat belum reda sejak kejatuhan pentadbiran Pakatan Harapan pada awal 2020. PKR malah turut menolak cadangan agar Mahathir menjadi Perdana Menteri dan Anwar sebagai timbalannya dalam usaha mengambil semula tampuk pemerintahan daripada Perikatan Nasional menerusi apa yang dinamakan sebagai PH+. Dalam pada itu, Zulkifli menegaskan Pakatan Harapan hanya boleh kembali sebagai kerajaan menerusi penyelarasan besar-besaran melibatkan semua pembangkang iaitu Warisan, Parti Pejuang Tanah Air dan Ikatan Demokratik Malaysia Muda. Bergantung pada kelemahan lawan sahaja tidak cukup. Strategi kami mesti berdasarkan kekuatan sendiri dan kami sudah tentu tidak boleh pandang rendah Perikatan Nasional, Barisan Nasional atau Mufakat Nasional walaupun mereka berpecah sebelum PRU15, katanya lagi. Pada masa sama, dia berkata Pakatan Harapan tetap mempunyai kekuatan tersendiri dan matlamatnya kekal iaitu Malaysia yang lebih inklusif tanpa isu diskriminasi kaum yang sempit. Hubungan UMNO PAS yang dimeterai menerusi penubuhan Muafakat Nasional pada 2019 masih berjalan walaupun mungkin ada pihak tidak begitu senang dan berterusan mencari jalan untuk merenggangkannya. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zaid Habidi berkata, hubungan kedua-dua parti juga masih baik walaupun terdapat pelbagai interpretasi di luar. Menurut Ahmad Zahid, beliau tahu ramai tertanya-tanya mengenai status terkini Muafakat Nasional berikutan PAS secara rasmi telah menyertai Perikatan Nasional yang diasaskan Parti Pribumi Bersatu Malaysia PPBM. Manakala UMNO sebaliknya, UMNO sekadar menyokong pembentukan Kerajaan Perikatan Nasional demi kestabilan pentadbiran negara selepas Perdana Menteri ke-7 letak jawatan, katanya dalam hantaran di laman Facebook. Mengulas lanjut, Ahmad Zahid turut berkongsi cerita mengenai ilham untuk menjalinkan semula kerjasama antara kedua-dua parti yang telah pun wujud sejak tahun 1998. Selepas saya mendapat ijazah Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 ISA, saya bertemu pemimpin PAS Allahyarham Datuk Dr. Harundin ketika itu. Allahyarham Tuan Guru waktu itu merupakan Ketua Penerangan PAS. Saya masih ingat kata-kata Allahyarham Datuk Dr. Harundin kepada saya. Beliau menyatakan betapa hasratnya melihat UMNO dan PAS dapat berkongsi fikrah antara satu sama lain meskipun walau tidak bergabung sebagai sebuah parti suatu hari nanti, katanya. Menurut Ahmad Zahid, beliau secara peribadi menganggap hasrat itu sebagai wasiat Allahyarham Tuan Guru kepadanya apabila beliau kembali ke Rahmatullah pada 2016. Syukur Alhamdulillah wasiat itu dapat ditunaikan melalui pemeteraian Piagam Muafakat Nasional di Dewan Merdeka, Dewan Utama Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC pada 14 September 2019, katanya. Beliau turut mengimbas pengalaman sebagai Presiden UMNO yang berkunjung ke Pusat Perkhidmatan Presiden PAS di Rusila dan menghadiri Muktamar Sanawi PAS di Gong Badak. Katanya usaha mewujudkan kerjasama UMNO dan PAS pasca PRU14 ini turut dijayakan oleh kepimpinan tertinggi yang lain kedua-dua parti. Ahmad Zahid berkata, kerjasama itu perlu diteruskan UMNO dan PAS kerana ia terbukti memberi impak positif dan hubungan itu akan terus rapat serta dekat. Sebab itu juga baru-baru ini saya menyatakan Barisan Nasional akan terus diperkasakan dan dalam masa yang sama mengukuhkan kerjasama dengan pihak yang jujur dan ikhlas untuk bekerjasama. Ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng menggesa tindakan tegas diambil terhadap Menteri Wilayah Persekutuan Anwar Musa kerana didakwa melanggar prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan PKP setelah gambarnya makan bersama 6 individu lain di 2 meja disebarkan di media sosial. Lim juga memberi tempoh 24 jam kepada Anwar untuk memohon maaf atas perkara itu. Saya beri tempoh 24 jam untuk dia memohon maaf atas perbuatannya itu. Jika tiada respons daripadanya, saya akan laporkan kes ini kepada polis dan mendesak tindakan yang sewajarnya dikenakan,
ke atasnya, katanya dalam kenyataan. Menurut Lim, ini bukan kali pertama Anwar didakwa melanggar SOP. Sebelum ini dia memuat naik gambar dia beriadah bersama dua individu lain ketika kegiatan luar. Lebih daripada dua individu dilarang. Anehnya, tiada tindakan undang-undang ke atasnya kerana pertemuan dengan dua individu itu disifatkan berlaku secara kebetulan. Katanya menambah, ia bertentangan dengan ucapan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin bahawa tiada dua standard dalam penguatkuasaan peraturan berkaitan COVID-19. Dalam kontroversi terbaru ini, gambar yang tersebar memaparkan sepanduk menyambut Anwar ke Majlis Program Pertanian Bandar bertarikh 12 Februari. Anwar menjelaskan dia cuma duduk sebentar sebelum beredar kerana melihat ia melanggar peraturan yang ditetapkan. Semalam, Kelab Pencinta Alam Kolam Takungan Banjir Sungai Bidah yang merupakan penganjur program mengakui kegagalan mematuhi SOP dan memohon maaf kepada Anwar serta orang ramai. Bila Tan Sri Anwar Musa datang, kita jemput dia minum di pondok kebun pertanian dalam bandar kita. Itu pun sekejap saja. Tan Sri dah ingatkan gambar tak patut SOP nanti akan tular. Sebab itu dia cepat-cepat berlalu, kata pengerusi Zainuddin Amran. Berdasarkan SOP semasa, makan bersama dibenarkan tetapi terhad kepada 2 orang bagi setiap meja serta dengan jarak 1 meter. Sementara itu, Ahli Parlimen Pulai Salahuddin Ayub mempersoalkan tindakan menteri berkenaan dakwaan pelanggaran SOP oleh menteri. Perdana Menteri buat apa bila menteri-menteri langgar SOP? Setiap hari terpekik minta rakyat patuh SOP. Kerajaan apa ini? Cukuplah memperhambakan rakyat dengan SOP yang semakin bercelaru, katanya di Twitter. Rakyat Malaysia harus berwaspada terhadap manipulasi sentimen kaum oleh ahli-ahli politik, kata Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bercakap pada Majlis Pelancaran Secara Maya Dasar Perpaduan Negara dan Rangka Tindakan Blueprint Perpaduan Negara 2021 hingga 2030. Perdana Menteri berkata, ia merupakan cabaran utama dalam hampir semua negara yang mempunyai rakyat berbilang kaum. Pelaku politik yang cuba menaikkan saham politik masing-masing melalui eksploitasi perasaan kaum hendaklah kita elakkan, katanya pada majlis yang disiarkan di laman Facebook Kementerian Perpaduan Negara. Beliau berkata, kerajaan sedar rakyat Malaysia tidak akan sekali-kali mengorbankan kesepaduan sosial dan perpaduan negara yang telah dikecapi selama ini demi matlamat peribadi. Kerajaan juga tidak akan sekali-kali berkompromi dalam perkara yang boleh mengganggu gugat perpaduan negara. Berpegang kepada prinsip inilah, Kementerian Perpaduan Negara telah diwujudkan bagi menggalas tugas berat memastikan agenda perpaduan nasional dijayakan, katanya. Muhyiddin dalam ucapan kira-kira 30 minit itu berkata, rakyat Malaysia khususnya petugas barisan hadapan telah membuktikan sifat empati terhadap satu sama lain tanpa mengira kaum atau agama sewaktu negara berdepan dengan krisis COVID-19. Menurutnya, sifat empati ini harus diperkukuhkan dalam masyarakat sekaligus membantu usaha mengatasi cabaran perkauman dengan lebih berkesan. Dalam tempoh negara berdepan wabak COVID-19 ini, saya sedar bahawa ramai dalam kalangan kita juga telah menunjukkan sifat empati sesama kita. Kita perlu terus menyuburkan sifat empati ini dalam usaha kita hendak memahami isu-isu kaum dari perspektif yang lebih seimbang dan menyeluruh. Seperti beberapa negara-negara berbilang kaum yang lain, kadang-kadang kita hanya melihat isu kaum dari sudut kaum atau kumpulan tertentu, katanya. Perdana Menteri percaya perspektif ini perlu diperbaiki supaya menjadi lebih seimbang dan holistik dan harus dipupuk melalui sistem pendidikan dan media. Perdana Menteri berkata, semangat perpaduan yang ditunjukkan rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan agama sewaktu negara masih berdepan dengan gelombang COVID-19 sekaligus membantu kerajaan menyebarkan mesej positif, menyokong usaha Perintah Kawalan Pergerakan dan mematuhi semua prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Ternyata rakyat Malaysia berjiwa patriotik kerana kita bersatu hati berjuang memerangi musuh yang tidak kelihatan. Kita patriotik kerana kita ingin keharmonian dan idamkan perpaduan dalam negara yang kita cintai ini. Tahniah rakyat Malaysia atas perpaduan ini. Jika semangat perpaduan dan saling bantu-membantu ini kita teruskan, saya yakin kita akan berjaya mengatasi apa sahaja cabaran yang menduga kita pada masa-masa akan datang, insya-Allah, katanya. Muhyiddin turut menekankan bahawa usaha mencapai perpaduan merupakan suatu perjalanan yang jauh dan berliku. Justru itu, katanya, semua pihak mesti sentiasa membetulkan niat dan memperkasa usaha bersama untuk memastikan Malaysia kekal sebagai sebuah negara yang kukuh teras perpaduannya, bukan sahaja untuk generasi masa kini tetapi demi masa depan anak cucu kita kelak. Beliau berkata, imej Malaysia sebagai sebuah negara berbilang etnik, agama dan budaya sering dijadikan contoh dan rujukan sebagai sebuah negara yang bersatu padu. Walaupun ada kalanya wujud perbezaan, persaingan dan konflik, tetapi kesepaduan sosial yang telah wujud sekian lama dalam masyarakat telah mengekalkan perpaduan kita sehingga ke hari ini menjadikan negara-negara lain ingin belajar daripada kita, tambahnya. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.